My Suara FM.com dan jangan lupa untuk daftarkan diri anda sebagai kroni My Suara FM di sana. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar semua, pada petang ini dalam segmen Buka Buku kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu penulis kepada sebuah buku yang bertajuk Sudahlah Politikus. Kita bersama dengan Encik Farhan Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya dari Perak ni, baru je sampai jejak ke sini. Rida. Ya. Okeylah, sedikit berkenaan dengan diri Encik Farhan Zulkifli. Okey, thank you. Saya Farhan Zulkifli, mahasiswa kejuruteraan awam daripada Universiti Teknologi Petronas, Perak. So, ni datang dari Perak ni. Yeah. So, kalau nak pasal diri ni, sebab buku ni pasal buku politik. So, kalau nak cakap pengalaman politik memang tak ada lah. Yeah. And then bidang pun jauh daripada politik. Sebab juruteraan. Cuma memang dah minat lah dari politik daripada awal. And then itu yang minat analisis politik ni. Memang minat menganalisis politik lah kan, sebenarnya. Jadi daripada minat itu muncullah pula keberanian untuk mengkritik dan mengarang hingga terhasilnya sebuah naskah yang berjudul Sudahlah Politikus. Okey, serba sedikit ringkasan berkenaan dengan Sudahlah Politikus ini intipatinya adalah berkenaan dengan apa sebenarnya? Dia kalau rujuk daripada chapter ke chapter, dia tak related lah. Sebab dia more to analisis daripada isu-isu semasa. Macam contoh Langkah Kajang. Kalau you buka chapter lain dah tajuk lain juga. So dalam buku ni kita kritik semua isu-isu semasa yang berlaku dalam politik. Dan kebanyakannya yang saya tekankan sungguh adalah soal pendirian. Maknanya bagaimana saya buat analisis isu semasa. Sebab analisis ni dia subjektif. Masing-masing ada pendapat sendiri. So ini pendapat kita lah. Dan tapi keistimewaan dia adalah buku ni, kalau buku politik ni, orang tak nak politik malah baca. Buku ni saya buat dalam bentuk yang cukup santai. Supaya orang tak tense bila baca buku ni. Yalah kan. Itu. Okey, faham. Baiklah, antara isu-isu yang dibangkitkan ataupun yang dianalisis di dalam naskah ini, antara isu yang paling favourite sekali sebenarnya, ada tak isu-isu yang saya rasa isu yang saya orang kata analisis sungguh dalam ni, isu Langkah Kajang lah. Langkah Kajang. Baiklah, kenapa istimewanya Langkah Kajang itu, nanti kita akan kupas sedikit berkenaan dengan buku ini, di mana Sudahlah Politikus ini sudah ada di dalam pasaran. Yes. Di mana boleh dapatkan? Dia kalau bagi yang dekat KL kan, ada di Kinokuniya KLCC, and then dekat semua Times Bookstore, termasuk di Sabah, Borneo lah, Sabah Sarawak juga boleh dapatkan. And then boleh dapat dekat Dubuk Press. Dan on the way ke MPH. Alhamdulillah. Itulah dia sedikit perjalanan berkenaan dengan bagaimana terhasilnya sebuah buku berkenaan dengan Sudahlah Politikus ini. Okay. Alright. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar My Suara FM Citra Generasi Informatif yang baru saja mendengarkan kami di My Suara FM sekarang ini, kami bersama dengan Farhan Zulkifli, penulis ataupun pengkarya naskah Sudahlah Politikus. Jika anda ada pandangan ataupun apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada saudara Farhan Zulkifli kita, boleh ajukan soalan anda menerusi fanpage kami di Facebook di www.facebook.com/mysuarafm ataupun menerusi web di www.mysuarafm.com. Baiklah, sekarang ini kita My Suara FM. Hai pendengar-pendengar My Suara FM Citra Generasi Informatif. Yang baru saja dengarkan kami di My Suara FM, selamat mendengarkan kami di mana jua anda berada. Diharap anda berada dalam keadaan yang orang kata sihat sejahtera hendaknya. Tak adalah melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah ya petang-petang macam ni. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar semua, sekarang ini masih lagi bertemankan saya dan juga tetamu istimewa kita yang ada dekat dalam konti, iaitu Encik Farhan Zulkifli. Seperti yang kita tahu, pada hari ini kita nak cerita sikit berkenaan dengan buku hasil tulisan beliau, di mana ada beberapa chapter ya, bab-bab yang telah pun dimasukkan di dalam naskah ini, di mana dimulai dengan bab tajuknya Aku Boleh Kau Tak Boleh.
Okey. Kalau aku boleh, kenapa tak boleh? Ini cerita aku boleh kau tak boleh ni bukan cerita pasal pengarang Bukan. Dia bila tengok kat situ rasa macam aku boleh kau tak boleh. Ini macam kalau orang yang membaca dia rasa macam aku boleh takkan aku tak boleh. Dia cerita pasal pengarang. Ini bukan. Ini berkenaan dengan politik-politik semasa yang berlaku di dalam negara kita ini. Baiklah. Chapter pertama aku boleh kau tak boleh ni. Apa sebenarnya boleh dan tak boleh ni? Oh, ni macam saya kata ni lah. Buku ni banyak yang saya tekankan soal pendirian. Pendirian. I mean ada certain, bukan certain lah. Both side kalau kita tengok dekat current politik kan, Pakatan dengan Barisan. Both side ada masalah ni lah. Aku boleh kau tak boleh. Maknanya bila dia buat boleh. Tapi bila lawan dia buat tak boleh. Contohnya macam lompat parti lah. Okey. Bila sana lompat ke sini, mereka sambut. Kadang siap buat majlis lagi untuk rakyat kan. Tapi bila ada tim mereka lompat pula ke belah sana, Kena kecam habis macam seolah tak demokratik. Jadi ini semua soal pilihan. Sama juga parti anak beranak. Yang sini label sini anak beranak. Dia kutuk habis ni. Tapi parti dia kalau rujuk habis sejarah habis anak beranak juga. So chapter 1 ni more tu pada pendirian politician lah. Kalau you rasa you tak setuju dengan apa yang lawan buat, you jangan buat juga. Tapi kalau you buat, you tak boleh kecam kalau lawan you buat benda sama. Itu yang kita tekankan lah. Aku boleh tak boleh. Yalah, sebelum mengata orang tu kata tengok kat diri sendiri lah kan. Takkan kau boleh aku tak boleh. Macam tu lah. Okey, apa isu-isu yang di antara isu-isu yang dibangkitkan? Contohnya aku boleh kau tak boleh dalam arena politik itu sendiri. Apa you punya situasi yang berlaku dalam politik semasa dalam negara kita, dalam negara kita ni? Macam kalau kita nak spesifikkan isu lah. Contohnya dalam tu saya katakan bab jangan politikkan isu lah. Contoh lah, bila kerajaan kata jangan politikkan isu, means kita sekarang tak faham apa politikkan isu ni. Maknanya jangan relate dengan politik apa. Contoh isu MH370 kan, kapal terbang hilang. Bila kerajaan warning jangan politikkan isu ni, kita terima baik. Tapi bila pembangkang tiba-tiba bangkitkan, dia kata soal keselamatan negara, bila radar dapat kesan ada pesawat asing tapi buat tak tahu. So mereka soal keselamatan negara, maka kena kecam. Tian Chua semua kena kecam. Seolah-olah habislah politik dengan isu sebagainya. Walaupun hakikatnya itu soal keselamatan dan wajib dibangkitkan, tapi sebab okeylah tak nak politik, tak bagi terima lah. Sebab kerajaan dah kecam dan jangan politik, kita boleh. Dalam masa sama juga, Parti Barisan Nasional, iaitu kerajaan yang kecam tadi tu, mereka cuba relatekan pula pilot kapal terbang tu, iaitu kapten tu, mereka kata dia ada ahli PKR dan mereka cuba relatekan dengan Anwar Ibrahim. Dan ini betul dalam Papa Gomo, itu seorang blogger Tajaan UMNO lah. Maknanya mereka juga yang kecam bila kita Pakatan bangkitkan isu soal keselamatan, jangan politikkan isu, dan sama-sama mereka politikkan lagi dengan kaitkan kehilangan pesawat dengan Anwar. Dan ini cukup zalim lah, sebab mereka kaitkan seorang kapten yang kita pun tak tahu sekarang ni bagaimana keadaannya. Mereka kaitkan seolah beliau cuba hijack kapal terbang itu. Jadi ini itu maksud saya. Maknanya kalau tak boleh, tak suka orang politik isu, kita pun jangan buat itu. Ini kalau spesifik punya kes lah. Ini kita spesifikkan kesnya lah. Macam tu lah kan. Faham. Itulah kajian yang terperinci yang dikaji di dalam hasil tulisan ini. Banyak lagi sebenarnya dalam bab ini. Antaranya berkenaan dengan Akta Hasutan. Ada pindaan-pindaan Akta Hasutan ni kan. Parti Anak Beranak. Apa lagi? Akta Hasutan. Dan lompat parti, buka aib pemimpin, di mana sedikit saya bacakan dekat sini. Di mana sebagai rakyat Malaysia yang menganut agama Islam, aku sanjungi tinggi setiap ayat Al-Quran dan hadis sahih. Dengar tu. Tidak layak bagi aku untuk mempertikaikan segala undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aku yakin setiap sesuatu yang Allah arahkan itu pastinya ada sebab dan ada tujuan yang tertentu. Di mana memetik antara kata-kata yang dipetik dalam Al-Quran adalah surah Al-Hujarat ayat 12. Detail ni dibagi ni. Di mana dan janganlah mengaibkan antara satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Itu dia. Bila kita dah masukkan, relatekan dalam apa orang kata terjemahan Al-Quran ataupun kajian-kajian kita, relatekan dalam isu semasa ini, ianya memang satu perkara yang agak serius sebenarnya yang berlaku kat dalam arena politik kita ni. Betul, setuju. Sejauh mana keseriusannya yang dapat dianalisis sendiri oleh pengarang?
kalau sebab ayat Quran tu saya petik untuk bahagian buka ayat pemimpin Sebenarnya ada sambungan lagi. Sebenarnya dalam Islam ini dia Allah tak benarkanlah kita untuk kutuk sama kita, tapi ada 6 yang disenaraikan oleh Imam Ghazali, 6 orang kata situasi yang kita benarkan untuk kritik. Contohnya kalau pemimpin itu zalim, terang-terang makan duit, kita kalau diam itu bersubahat. So dalam Islam kita bongkarkan itu dibenarkan atas niat untuk kita cegah kemungkaran supaya orang tahu, orang tak pilih lagi pemimpin. Itu boleh. Banyak ada lah beberapa situasi itu. Contohnya isteri buka aib suami depan Tok Kadi sebagainya, itu dibenarkan. Jadi sebab tu saya kata cuba kita reflect balik apa yang kita buat hari ni. Contohnya kita bongkarkan apa-apa juga isu rasuah, itu tak apa. Kalau you betul niat nak cegah kemungkaran, tak ada masalah. Tapi kalau you cuba kritik atau kutuk fizikal, contohnya you nampak isteri seorang tu gemuk, you pun kutuk dia. Bini kau gemuk lah. Tu, I mean, isteri pemimpin tu jadi bahan kutukan hanya kerana fizikal. Ini tak boleh lah. Sebab kutukan itu adalah kutukan tak dibenarkan lah. Tapi kalau you kutuk isteri dia kerana boros atau belanja wang rakyat, itu boleh lah. Selagi kalau you nak cegah. Tapi kalau you just main fizikal dia sebagainya, cuba you fikir balik, adakah itu apa kaitan berat dia dengan pencegah kemungkaran? Tak ada kaitan pun. So kat situ jangan buka aib yang tak sepatutnya. Kalau you nak kritik untuk kemungkaran, bukan kritik untuk puaskan nafsu kutuk saja. Bukan untuk kepentingan peribadi lah, maksudnya. Kan ada niat-niat tersembunyi tu kan. Kalau nak kritik kepada perkara-perkara yang untuk cegah kemungkaran. Dengar tu kepada anda pendengar-pendengar Mazhar FM. Cepat-cepat kalau ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan kepada pengkarya kita ini, terus layar di fanpage kami menerusi Facebook di www.facebook.com/mysuarafmradio. Baiklah, 2.46 minit petang. Hai pendengar-pendengar Mysuara FM, Citra Generasi Informatif. Baiklah kepada anda pendengar semua yang mengetahui sekarang ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini dalam buka buku petang ini bersama dengan Farhan Zulkifli. Baiklah, meneruskan orang kata perincian berkenaan dengan buku yang ditulis oleh beliau. Tadi kita dah pergi ke bab yang pertama, aku boleh, kau tak boleh. Apa pun yang boleh, itu pun kita tak tahu. Kalau nak tahu, tanya pada yang tahu. Baiklah, bab seterusnya adalah bab mana ni, hilang pula ni tadi. Saya scroll ni tak jumpa pula. Dah jauh benar dah ni. Berkenaan dengan agama. Itu ya. Yang itu yang nak dikongsikan berkenaan dengan agama benteng kamu. Siapa sebenarnya kamu itu? Okay. Yang agama benteng kamu ni dia tak tuju khusus lah dekat siapa-siapa. Cuma yang dibangkitkan ini tentang apabila, sebab jadi trend buat sekarang ni, bila hujah tu dia tak lawan dengan hujah, lawan dengan agama. Contohnya bila kita kritik you punya decision, kita kritik dengan hujah, kita beritahu okay, ni tak boleh sebab ni. Diorang kena berlawan balik dengan rational. I mean, dia kena jawab okay, ini boleh sebab macam ni. Hujah lawannya hujah. Tapi sekarang ni bila kita lawan dengan hujah, bila kita against sikit, mereka cakap oh ni you tak boleh petikai ni. Maknanya agama tu dia bukan jadikan satu tembok untuk kita selesaikan masalah. Dia jadi satu benteng supaya kalau orang serang kita jadikan benteng. I mean, contoh you buat satu parti, you jual dengan nama agama Islam, agama rakyat, contoh kritik salah laku, contohnya rakyat kritik salah laku you, cara you memerintah sebagainya. Tapi you jawab, patut you jawab balik apa yang salah laku tu. Tapi you tak buat yang tu, tapi you cakap oh you telah kritik satu parti yang membawa Islam, contohnya. Maknanya you sepatutnya jawab hujah dengan hujah. Bukan hujah tu dilawan dengan menggunakan ayat agama. Ini masalah lah, sebab Islam tu sendiri adalah agama yang menggunakan hujah. Kalau tak, kita tak ada Al-Quran lah. Sebab Al-Quran tu sendiri selain daripada panduan adalah hujah kita juga untuk kita berdepan dengan apa-apa isu kan. Jadi itu yang saya cuba bangkitkan. Maknanya hujah lawan hujah, dan bukannya kita tutup terus hujah tu dengan matikan dengan agama itu. Faham. Jadi sebarang persoalan itu perlu dihuraikan dengan hujahan, bukan daripada sedutan-sedutan ataupun daripada ambil daripada hadis daripada agama ini, daripada Al-Quran, kemudian dihuraikan lagi benda untuk itu tutup pula kita tutup kan. Itu bukan satu apa orang kata jalan penyelesaian yang baik lah dalam sebuah parti politik kan. Kita tahu. Baiklah kepada anda pendengar-pendengar Mysuara FM, Citra Generasi Informatif.
Meneruskan lagi berkenaan dengan kupasan buku ini, di mana bab seterusnya berkenaan dengan hudud. Hudud, hukum mutlak Allah. Kita nak pergi sedikit berkenaan dengan hukum hudud ni, sebab orang tahu ada parti ni katanya jalankan hudud. Kalau jalankan hudud, negara tak jadi macam ni, negara tak jadi macam ni, negara tak jadi macam ni. Inilah akibatnya tidak menjalankan hudud. Jadi mungkin ada analisa yang telah dilakukan berkenaan dengan hukum hudud ni. Adakah fungsinya di dalam negara majmuk kita ni boleh relevan ataupun tidak, macam mana tu? Dan hudud ni masih dalam bidang yang agama tu. Cuma soal yang saya bangkitkan tentang hudud ni adalah, hudud ini dia bukan, kalau saya nak spesifik lagi, dia bukan perjuangan PAS saja. Dia perjuangan orang Islam lah. You nak perjuangkan satu hukum yang Allah sendiri arahkan untuk kita buat. Tapi tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalahnya bagi saya adalah, bila mana kita guna satu hukum yang kita kata ini adalah datang daripada Allah, yang betul pun, kita buat dalam keadaan sistem kehakiman sekarang, hukuman itu sendiri, undang-undang itu bukan tu masalahnya. Cara you laksanakan undang-undang itu. Kalau kita guna undang-undang sekular, mana undang-undang semasa sekarang, bila hakim salah gunakan undang-undang itu, dia tidak jadi fitnah kepada agama. Dia akan jadi satu isu undang-undang semata. Tapi kalau you laksanakan undang-undang Islam, itu hudud, tapi hakimnya atau sistemnya itu masih korup, maknanya yang rompak yang di bawah you ambil tindakan, yang atas you tutup mata terus, dia akan jadi fitnah kepada Islam. Sebab Muslim akan assume inilah yang Islam ajar. So, asalnya hukum itu sendiri adalah hukum yang perfect dan datang daripada Allah, kita akui, tak usah menafikan. Cuma dalam keadaan sistem itu sendiri masih korup, you paksa urge untuk buat satu hukum Islam, saya takut atau bimbang ianya akan jadi satu fitnah kepada Islam. Itu yang kita bangkitkan. Jadi sebelum kita laksanakan hukum Islam itu, kita kena make sure betul yang bahawa hukuman itu boleh dilaksanakan dengan adil. Jangan hukuman Islam, pelaksanaannya tak cukup Islam. Itu tak elok lah. Biar hukuman Islam, pelaksanaan pun Islam juga adil. Itu yang kita nak. Yelah. Sama macam apa orang kata, kau buat boleh, aku buat tak boleh. Okay. Akan jadi macam tu lah balik kan. Itu juga kan. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar Malaysia FM Citra Generasi Informatif, ini adalah sedikit berkenaan dengan kupasan-kupasan yang ada ataupun analisa-analisa yang telah pun dicoretkan di dalam buku yang bertajuk Sudahlah Politikus. Dia macam satu luahan kan sebenarnya. Adakah ini sebuah satu luahan peribadi? No, sebab tajuk ni dapat sebab dalam buku ni saya bukan kritik satu side je. Saya kritik dua-dua side pun. So mana-mana politikus kalau baca pun, kalau dia boleh terasa lah. Sebab memang dua-dua side. So saya guna ayat Sudahlah Politikus to represent yang kita enough lah untuk bergantung harap pada satu side saja. I mean sudah faham. Tu politikus. Kita perlu neutral. Rakyat perlu rakyat kadang-kadang macam kita lah kan. Perlu tahu kejadian sebenar apa yang berlaku dalam politik semasa negara kita, dan rakyat sendiri boleh menilai perkara-perkara itu. Jadi kadang-kadang kita tahu yang ini betul, yang ini tak betul, yang sini cakap yang ini kadang-kadang yang dia cakap betul, tapi sebenarnya yang bab lain dia ni pusing-pusing kan. Yes. Masing-masing ada ya lubang-lubang yang perlu ditutup, masing-masing pun perlu ada perkara-perkara yang perlu diperbaiki kan. Betul. Sebenarnya tapi dalam banyak-banyak dari secara peribadilah saya nak tanyalah kan, kalau anda menyaksikan pergolakan politik yang berlaku di dalam, contohnya dalam sebuah parti itu sendiri, kita ambil isu pertelengkahan antara ahli-ahli, contohnya antara yang pembangkang dan juga yang memerintah, mana isunya yang rasanya yang lagi kritikal? Kalau tengok pergolakan sekarang ni, dia tak ada satu parti politik yang cukup strong. Kalau tengok BN, I think kalau MCA, MIC tu tak ada masalah lah. Kalau UMNO tu sendiri memang dah dua tim lah. Tim Najib, tim Mahathir. Kalau Pakatan atau pembangkang pula, dah asal satu blok dah dua blok. Sebab Pakatan Harapan dan juga PAS dan Ikatan dah pecah dua blok lah. Kalau ditanya saya mana lagi teruk, jawapannya yang pembangkang. Sebab UMNO itu hanya masalah dalaman parti saja. You boleh selesaikan dengan cukup baik kerana masalah dalaman. Tapi kalau pembangkang ini, dia luaran, antara komponen tu memang dah bergaduh dah. PAS tak buat dengan PKR dengan DAP, memang bergaduh habis. Luaran. Dalaman pun dia ada, contoh saya ambil PKR. Dia ada tim Azizah dan tim Azmin. Dia bukan setakat dalaman, tapi luaran pun dah teruk. Tapi kalau kita tengok BN,
hanya dalaman je isunya. I mean ada tim, 2 tim sebagainya, dan itu biasalah bagi saya. Tapi luaran antara MCA UMNO tak ada masalah. UMNO MIC dia tak ada masalah. Dia kuatkan betul komponen dia. Cuma dalaman tu ada masalah. So kalau betul Pakatan berniat untuk tadbir negara, sebelum you sign deklarasi apa pun, termasuk deklarasi rakyat apa, you kuatkan parti dulu. You dapat kuatkan parti, you dapat sokongan itu ya. Baiklah. Sebenarnya isu yang utama apa maksudnya kekuatan sesebuah parti itu sendiri pun adalah menjadi satu faktor untuk meyakinkan rakyat lah. Senang cerita. Kalau buat baik, rasanya tak ada pertelingkahan, dalaman itu terjaga rapi, insya-Allah lah dapatlah apa orang kata menyunting bunga di taman. Baiklah, kepada anda pendengar-pendengar Mysuara FM Citra Generasi Informatif, kita ada dah masuk pun hujung-hujung ni lah. Baiklah, sedikit berkenaan dengan keistimewaan buku ini dan kenapa pendengar-pendengar di luar sana ataupun sesiapa di luar sana wajib perlu ada naskah ini. Mungkin Farhan Zulkifli ada jawapannya. Okey, jadi pada yang untuk membelilah buku ni, satu buku I think saya belum pernah nampak lagi satu buku politik yang penulisannya agak santai seperti yang saya buat lah. Sebab itu saya nak tulis santai ni agak susah juga. Sebab nak dapatkan satu buku yang tebal dalam keadaan santai ni payah lah. So saya buat ni supaya memudahkan untuk orang baca lah. And many of my friends, and sometimes ada yang tweet, dia kata dalam 2 minggu dah habis baca dah pun. Buku 236 pages kan saya baca. So that mean dia sangat mudah untuk difahami dan diakui sendiri oleh YB Nurul Izzah Anwar. Sebab dia antara yang menulis prakata bersama dengan Dr. Mazli, seorang pengasih politik. Nurul Izzah dia kata kalau penulisan seperti ini, gayanya cukup santai, berterusan diikut oleh penulis-penulis lain, maka rakyat akan dapat, kalau sebelum ni baca 14 helaian setahun, boleh berubah pada 14 buku setahun. Ini adalah ayat Nurul Izzah dan cukup jelas yang beliau suka dengan gaya penulisan seperti ini. Jadi itu yang saya harap untuk baca. Kelebihannya adalah gaya penulisan yang lebih santai. Jadi nak tahu macam mana, sejauh mana santainya, bolehlah dapatkan buku Sudahlah Politikus karya Farhan Zulkifli. Baiklah, saya sebenarnya ingin mengucapkan jutaan terima kasih mewakili pada Mysuara FM kerana kesudian Encik Farhan Zulkifli bersama dengan kita di konti Mysuara FM hari ini bagi perkongsian berkenaan dengan naskah tulisan beliau. Dan kami di Mysuara FM mendoakan agar Encik Farhan kita lepas ini banyak lagi hasil-hasil tulisannya yang boleh didedahkan kepada golongan-golongan muda, khususnya bagi mereka ingat sikit berkenaan dengan sejarah-sejarah terdahulu. Jangan lupa pada sejarah di mana negara kita pernah dijajah, maukah kita dijajah lagi? Sama-sama lah kita fikirkan ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Farhan dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan